bermula dengan menegaskan kembali bahawa kewujudan akta-akta ini adalah untuk menekankan kebertanggungjawaban kerajaan dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang diamanahkan untuk menjaga dana-dana awam. Daripada 5 dana awam yang saya sebut tadi, satu dana awam yang saya kira sama kira sensitif dan penting ialah kumpulan wang persaraan ataupun KUAP. Selama ini rakyat mungkin kurang peka tentang KUAP kerana pandangan rakyat, terutama mereka yang kaki tangan kerajaan, ialah wang pencen ini dibayar terus oleh kerajaan daripada belanjawan dan perbelanjaan kerajaan. Rakyat sedia maklum tentang bayaran kepada pekerja swasta melalui KWSP. Sebab itu sensitiviti rakyat kepada perbelanjaan KWSP ini adalah lebih tinggi berbanding dengan sensitiviti rakyat kepada perbelanjaan kumpulan wang amanah pencen. Dan semua yang berhormat yang hadir dalam dewan ini, saya ingin ingatkan bahawa wang pencen kita ada di dalam tabung ini bagi mereka yang dapat pencen lah. Jadi sebab itu, termasuk kita semualah, sebab itu rang undang-undang yang asal mempunyai satu peruntukan yang jelas mengenai panel pelaburan yang mengikut pindaan sekarang ini. Panel pelaburan itu hendak diubah oleh kerajaan dengan mengecualikan wakil daripada Bank Negara Malaysia, kemudian kuota itu akan diambil oleh seorang yang dicalonkan oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Kewangan. Maknanya daripada calon sekarang yang ada 3 orang akan naik kepada 4 orang. Maka lantikan Perdana Menteri itu, kalau mengikut pindaan akta yang dibentangkan pada hari ini, panel pelaburan itu, lantikan yang paling ramai itu datang daripada lantikan Perdana Menteri. Itu sebenarnya intipati utama kepada pindaan pendek yang dicadangkan kepada Dewan pada hari ini. Sebab itu saya nak menarik perhatian Dewan kepada apa sebenarnya fungsi dan juga amanah yang kita berikan kepada panel pelaburan. Sudah tentu panel pelaburan ini ialah mereka yang berkebolehan, yang mahir, yang ada pengetahuan, yang kita letakkan sebagai, dengan izin, check and balance, iaitu untuk memastikan bahawa pelaburan-pelaburan oleh kumpulan wang amanah persaraan ini memastikan kepentingan dana awam dan pesara-pesara pencen itu terus menjadi matlamat dan tujuan nombor 1. Sebab itu kita faham selama ini kenapa perlu ada wakil Bank Negara. Dan ini secara langsung saya nak sentuh juga seperti pertanyaan yang ditanya oleh Setiawangsa tadi. Kalau betul pun Bank Negara yang membuat permintaan supaya mereka dikecualikan, tugas dan amanah kita di Dewan ini untuk menilai dengan skop yang lebih luas sama ada soal pertelingkahan kepentingan ataupun conflict of interest dengan izin seperti yang disebut-sebut sebelum ini, adakah itu lebih mudarat daripada kita langsung tidak ada seorang wakil Bank Negara yang boleh kita berikan amanah untuk menjadi check and balance? Mana yang lebih mudarat? Mudarat bila ada conflict of interest di antara Bank Negara sebagai regulator ataupun badan penguat kuasa, ataupun mudaratnya lebih teruk kalau wakil-wakil dan lantikan-lantikan Menteri Kewangan langsung tidak diselia dan tidak ada input, tidak ada maklum balas daripada orang yang kita tahu insya-Allah lebih berhati-hati dalam memastikan pelaburan kumpulan wang amanah pencen. Itu persoalan yang saya yakin yang berhormat Setiawangsa juga bersetuju. Tugas kita untuk menulis undang-undang itu. Walaupun Bank Negara Malaysia mungkin ada pandangan tersendiri, tetapi amanah kita menentukan yang mana lebih berkesan untuk menjamin kebertanggungjawaban dan juga keselamatan dana pesara-pesara. Sebab itu saya ingin saya tidak boleh lari daripada sentuh kepada 2 pelaburan yang kontroversi akhir-akhir ini. Yang berhormat Petaling Jaya Utara telah sebut dengan panjang lebar tentang syarikat
arang batu di Mongolia. Jadi saya kena sambung lagi kerana syarikat ini yang beri nama Strategic Resource Corporation mulanya adalah syarikat 1MDB. Syarikat ini ditubuhkan dalam tahun 2011 seperti yang disebut oleh Petaling Jaya Utara, adalah anak syarikat 1MDB. Kemudian dari segi lembaga pengarahnya, dari segi pengurusannya adalah mereka yang kita kenal rapat dengan Jolo dan juga mempunyai jawatan-jawatan penting di dalam entiti-entiti yang pernah ditubuhkan oleh Jolo. Jadi sebab itu kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa SRC International ini adalah sebuah anak syarikat ataupun sebuah entiti yang telah dilahirkan oleh 1MDB. Jangan cuba pisahkan SRC ini dengan 1MDB. Maka apabila kumpulan wang amanah persaraan dalam tahun 2011 telah memberikan pinjaman 4 bilion ringgit kepada anak syarikat 1MDB ini, kita perlu tanya ke mana wang ini telah pergi, kerana sehingga sekarang kita belum mendapat jawapan yang memuaskan ke mana pergi 42 bilion ringgit wang 1MDB yang lain-lain. Apakah wang 4 bilion ringgit yang telah diambil daripada kumpulan wang amanah persaraan ini nasibnya sama seperti wang yang pernah dikatakan berada di Pulau Cayman, daripada Pulau Cayman kemudian ke Singapura, daripada Singapura kita dengar di Hong Kong, Mongolia sebentar, tak ubah seperti main bola, passing duit daripada satu kaki ke satu kaki yang lain. Sebab itu maklumat yang paling dekatlah yang kita ada sekarang ini tentang ke mana perginya dana 4 bilion pesara-pesara pencen ini hanya boleh diperolehi daripada laporan kewangan yang telah diaudit yang terkini, iaitu 31 Mac 2014. Yang berhormat Petaling Jaya Utara tadi sebut tentang bagaimana daripada 4 bilion ringgit yang telah diambil daripada kumpulan wang amanah pencen tadi, hanya 200 juta yang boleh dikaitkan dengan pelaburan di Mongolia. Saya nak tambah, Datuk Seri Yang di-Pertua, sudahlah hanya 200 juta, kita tak tahu apa jadi dengan baki 3.8 bilion. Malah pelaburan yang 200 juta itu pun tidak meyakinkan dari segi prestasi kewangannya. Berdasarkan prestasi kewangan terakhir, syarikat itu rugi 115 juta ringgit dari segi pelaburan. Ditambah dari segi daripada 215 juta ringgit itu, dia juga, syarikat itu juga, pelaburan itu juga terpaksa mengalami susut nilai ataupun dengan izin dalam bahasa perakanannya impairment, sebanyak 89 juta ringgit. Maknanya dalam 1 tahun, Datuk Seri Yang di-Pertua, syarikat Mongolia yang sangat strategik, yang amat berhormat pekan pentadbirannya telah beli menggunakan duit pencen ini, telah kerugian 204 juta ringgit. Kalau yang Petaling Jaya Utara dedahkan itu benar dan sehingga sekarang tidak ada jawapan daripada Yang Amat Berhormat Pekan, ambil wang pencen 200 juta ringgit, beli syarikat Lombong Arang Batu di Mongolia lebih kurang 200 juta ringgit, rugi dalam setahun 204 juta ringgit. Ini syarikat apa ni? Dalam laporan kewangan yang diaudit yang terkini juga telah menyebut daripada 3.8 bilion yang disebut oleh Petaling Jaya Utara tadi, 3.1 bilion ini lagi ajaib di mana wangnya. Kalau mengikut kategori pelaburan-pelaburan, mengikut peraturan dan juga standard perakuan antarabangsa, ia perlu dikelaskan kepada 3 kelas. Satu, kelas 1. Kelas 1 ni maknanya ialah pelaburan di dalam saham-saham atau equity yang memang didagangkan di pasaran. Jadi kita tahu harga pasaran turun naik dan lain-lain, tidak boleh tipu. YB Pandan, celak boleh tak? Ya. Sebab YB Pandan, terima kasih Datuk Speaker dulu terima kasih Datuk Speaker. Sebab YB Pandan timbulkan isu type of investment lah, grade 1 lah, betul, tentang syarikat yang listed entity
Saya nak tanya sama ada Wabi Pandan berpendapat atau tidak dengan isu ni tentang investment dalam FGV. Sebab kita tahu KUAP adalah pemegang saham terbesar kelima di FGV dengan 216 juta saham, dan kita tahu saham ini bermula dengan harga RM5.39. Harga hari ini RM2.07. Dia dah jatuh 65%. Jadi saya minta lah, kalau Wabi Pandan setuju, boleh tak tambah dalam soalan tu tanya Menteri apakah jumlah kerugian akibat pelaburan ini, kerugian benar dan juga apakah kerugian atas kertas yang disuffer oleh KUAP tentang FGV. Terima kasih. Terima kasih Petaling Jaya. Saya memang nak sentuh tentang Kelana Jaya, semua berjaya. Saya memang nak sentuh tentang pelaburan KUAP di dalam FGV selepas ini. Baik, saya akan kembali kepada isu itu dan saya akan jawab selepas ini, selepas saya habis tentang pinjaman 4 bilion ringgit daripada dana pesara ini kepada SRC. Jadi saya kembali kepada kelas tadi. Pelaburan kelas 1 ialah pelaburan di dalam saham-saham yang memang disenaraikan di pasaran saham. Jadi boleh tahu salah satu contohnya ialah FGV. Pelaburan kelas 2 ialah pelaburan yang mana walaupun tidak disenaraikan di pasaran saham, tetapi syarikat itu aktif dan ada perbandingan di antara nilai dan harga syarikat itu dengan syarikat-syarikat lain yang serupa dengannya. Ambil contoh, pada satu ketika dahulu Maxis dibawa keluar daripada pasaran saham. Memang saham Maxis tidak ada di bursa, tetapi kita boleh agak Maxis ini berapa dari segi pelanggannya, keuntungannya, dan kita boleh nilaikan berdasarkan perbandingan dengan Celcom, dengan Digi dan lain-lain. Ini kelas 2. Kelas 3 ini, pelaburan kelas 3 ialah pelaburan paling ajaib sekali, iaitu pelaburan yang juru auditnya tidak ada apa-apa maklumat. Tak ada apa-apa maklumat. Maknanya juru audit hanya boleh bergantung sepenuhnya kepada apa yang disebut oleh syarikat. Kalau syarikat kata wang 1 bilion ini ada dekat Kazakhstan, terpaksalah dia percaya di Kazakhstan lah adanya. Kalau dia kata ada 2 bilion di Caymans, 2 bilion di Caymans lah. Dia tak boleh tanya kerana dia tidak ada maklumat yang lain. Jadi daripada 3.8 bilion ringgit yang diambil daripada kumpulan wang amanah pencen tadi yang disebut oleh Petaling Jaya Utara, 3.1 bilion adalah di dalam kategori kelas 3, iaitu dana yang apabila juru audit masuk, juru audit tidak mendapat apa-apa maklumat ke mana wang ini pergi. Juru audit hanya perlu percaya bulat-bulat bahawa sebenarnya wang ini ada seperti yang disebut oleh pengurusan SRC dan juga Tanggung Jawab Utara. Masih yang berbuat pandan. Level 3 asset ni dalam account saya petik quotation. Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, unobservable inputs. Maksudnya pihak audit sendiri, dan syarikat auditnya Deloitte sendiri pun tak pasti apakah nilai sebenar aset ini. Tadi ada sebut SRC International 3.1 bilion. Dalam buku account 1MDB 13.8 bilion. Jumlah syarikat kedua-duanya lebih kurang 17 bilion ringgit yang dikatakan ataupun diklasifikasi sebagai level 3 asset oleh Deloitte. Dan oleh sebab tu adakah defense yang diberikan oleh pihak yang berhormat yang berhormat Perdana Menteri dan juga lembaga 1MDB di mana mereka kata akaun kita cukup baik sebab ianya telah pun diaudit oleh syarikat bebas antarabangsa Deloitte. Adakah alasan itu dapat diterima kerana Deloitte sendiri dalam laporan mereka kata kita sebenarnya tak tahu 13 bilion ini ataupun 3 bilion ini ada ke tak ada, benar ke angka tersebut, dan adakah
ini menunjukkan bahawa mereka hanya menggunakan nama Deloitte saja, tetapi sebenarnya mengelirukan orang awam kat luar bahawa segala pelaburan mereka tu adalah telus dan jelas. Terima kasih. Terima kasih Petaling Jaya Utara. Saya rasa saya ada hak untuk menjawab yang itu kerana saya bekas auditor. Kita perlu bezakan di antara peraturan-peraturan minima dalam memastikan sesuatu laporan kewangan itu tidak dengan izin mendapat qualification oleh auditor. Memang peraturan-peraturan perakuanan antarabangsa, International Accounting Standards Boards, sama ada daripada Financial Reporting Standard dan lain-lain, ada memberi ruang kepada perkara-perkara begini. Tetapi kesihatan ataupun kedudukan sesuatu syarikat itu tidak boleh dilihat semata-mata kepada audit semata-mata. Kita tengok sejarah kewangan dunia, dahulu kita digegarkan oleh satu skandal Enron. Enron ini bertahun-tahun mendapat audit yang cukup baik daripada syarikat audit terbesar pada ketika itu, Arthur Andersen. Tapi oleh kerana bertahun-tahun syarikat audit berikan audit yang baik, tiba-tiba jatuh. Kemudian barulah diketahui bahawa audit itu ada yang tidak benar dan ada maklumat yang tidak diketahui oleh juru audit, tetapi firma juru audit itu mengambil risiko di dalam berdasarkan undang-undang yang ada, maka akhirnya firma audit itu pun jatuh sama. Sebab itu sekarang ini tak ada Arthur Andersen, dah tinggal Andersen saja. Jadi kalau nak jawab kepada apa yang disebut oleh Petaling Jaya Utara tadi, jawapan yang amat berhormat tekan bahawa hanya kerana audit itu ataupun laporan kewangan itu telah mendapat audit yang tidak ada qualification, tidaklah bermakna itu wahyu bulat-bulat yang kita boleh terima bahawa syarikat itu baik. Sebab itu bagi syarikat yang sebesar ini, apatah lagi apabila laporan kewangannya telah mempunyai maklumat bahawa hampir 17 bilion seperti yang disebut oleh Petaling Jaya Utara tadi, juru auditnya tidak mempunyai apa-apa maklumat, maka tanggungjawab dan amanah itu perlulah jatuh kepada yang amat berhormat tekan untuk membentangkan di mana sebenarnya wang itu. Saya yakin di dalam Dewan Yang Mulia ini, kalaulah yang amat berhormat pekan tunjukkan dekat mana wang itu ada, semua akan senyap, termasuklah Tun Mahathir sendiri. Selagi tidak jawab di mana wang itu ada, selagi orang tanya. Kerana tiap-tiap 2 bulan apabila 1MDB, selepas ini SRC kena bayar hutang, tiba-tiba tak ada wang. Macam mana kami nak fikir pada satu sudut Perdana Menteri sebut wangnya ada, telah diaudit, tetapi bila sampai nak bayar hutang tak ada wang. Dalam 4 bulan lagi akan ada satu hutang besar 3.6 bilion, campur 4 bilion. Kalau betul ada wang itu, sudah tentu Perdana Menteri boleh tunjukkan. Jadi bagi saya mudah, jangan kita pakai 100% audit, kerana auditnya bukan itu tujuannya. Di dalam laporan audit, muka surat pertama yang juru audit akan tulis ialah audit ini dilakukan berasaskan maklumat yang diberikan kepada kami dan ujian-ujiannya adalah dibuat secara sampling basis ataupun mengikut sampel-sampel urus niaga. Mustahil untuk juru audit mengaudit keseluruhannya. Jadi janganlah diambil kira satu-satu laporan audit itu sebagai wahyu yang menetapkan bahawa akaun itu bersih dan tidak ada penyelewengan. Baik, saya kena kembali sedikit lagi tentang 4 bilion tadi. Kalau kita dah tahu kerugiannya 200 juta dalam 1 tahun, sama dengan anggaran pelaburan untuk membeli syarikat Lumbung Larang Batu itu. Kalau kita dah tahu contohnya 3.1 bilion daripada 4 bilion itu, juru audit pun tak tahu di mana wang ini, tidakkah kita sebagai ahli-ahli Dewan Yang Mulia yang mewakili rakyat ini rasa gelisah bila mana wang ini perlu dibayar kembali kepada kumpulan wang amanah persaraan, kerana ini wang amanah pencen. Bila sampai masanya nanti
Apabila wang ini, katakanlah dana ini telah hilang, kita tak tahu ke mana pergi, maknanya kerajaan Malaysia yang sekarang ini adalah tuan punya kepada SRC International ini akan terpaksa mengambil 4 bilion ringgit daripada dana rakyat untuk dibayar kepada kumpulan wang amanah persaraan. Sama ada kumpulan wang amanah persaraan terpaksa rugi dan terpaksa ubah beberapa dasar pelaburan untuk mendapatkan kembali kerugian itu, ataupun ambil dana 4 bilion daripada dana kerajaan, mana-mana pun yang ruginya adalah rakyat. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya dengan cepat, mungkin ada dalam 5-6 minit lagi, saya nak sentuh tentang pelaburan yang kedua yang saya sebut tadi, iaitu pelaburan di dalam saham-saham yang menjadi kontroversinya adalah di dalam FGV. Wakil Kerajaya tadi telah tanya soalan dan tolong jawab sendiri soalan itu. Apabila kumpulan wang amanah persaraan merupakan pemegang equity terbesar di dalam FGV, lebih kurang 200 juta lebih sahamnya, kemudian apabila saham FGV telah susut nilai 65%, paling kurang dalam tempoh 1-2 tahun ini kumpulan wang amanah persaraan telah rugi lebih daripada 200 juta ringgit. Jadi sebab itu saya nak kembali kepada soal investment panel, iaitu keperluan untuk kita mengetatkan tata kelola dan selia di dalam kumpulan wang amanah persaraan ini, bukannya untuk dilonggarkan seperti yang dicadangkan di dalam undang-undang pindaan ini. Ambil contoh yang terbaru, yang ini saya rasa yang bukan Kabinet Jemaah Menteri boleh dengar juga, kerana saya dapat dokumen yang bocor daripada yang dibentangkan di Kabinet. Minggu lepas, apabila soal tabung haji pecah bahawa tabung haji ini telah beli tanah di TRX daripada 1MDB, keluar berita seterusnya bahawa kumpulan wang amanah pencen pun rupanya dah beli tanah di situ. Kemudian beberapa hari kemudian dapat penafian bahawa itu tidak betul, kami tak beli lagi, kami sedang mempertimbangkan. Itu jawapan kumpulan wang amanah pencen. Saya dapat dokumen yang saya dimaklumkan dibentangkan oleh Menteri Kewangan kedua kepada Kabinet yang menyenaraikan semua perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan 1MDB bagi pembangunan Tenaga Exchange. Salah satunya telah ditandatangani dengan Kuap, perjanjian jual beli untuk pembangunan. Ibu pejabat Kuap itu telah pun ditandatangani yang melibatkan pembangunan seluas 900,000 kaki persegi. Pemiliknya adalah Kuap, pemajunya ialah 1MDB RE, Real Estate, dan kemudiannya selepas dibangun dan dimajukan oleh 1MDB RE ini, 1MDB RE ini pula akan menyewa daripada Kuap. Itu perjanjian yang dibentangkan, yang saya mohon supaya Menteri sahkan. Betul atau tidak ini dibentangkan di dalam Kabinet. Selarainya salah satunya ialah melibatkan Kuap. Kerana kita bimbang, satu, 1MDB ini bermasalah dari segi aliran tunai. Macam mana kita, kalau saya jadi panel pelaburan Kuap, macam mana kita boleh bayar beli tanah, kemudian kita bagi kepercayaan kepada syarikat seperti 1MDB yang bermasalah aliran tunai untuk menjadi pemaju? Tak siap terbengkalai nanti. Kalau siap pun nanti, apa jaminannya yang 1MDB ini boleh menyewakan kembali ruang-ruang pejabat ini supaya dapat pulangan yang munasabah kepada Kuap? Ini supaya Jemaah Menteri dan juga Menteri-Menteri yang berkenaan tolong jawab dan tolong sahkan, kerana saya dapat laporan itu dan juga dokumen itu yang saya dimaklumkan dibentangkan di dalam Kabinet. Jadi saya tutup begini, Datuk Seri Yang di-Pertua. Sebab itu, untuk menjawab soalan yang setiawangsa bagi tadi, kenapa perlunya wakil Bank Negara Malaysia di dalam panel pelaburan ini? Kalaupun ada soal pertelingkahan kepentingan dan lain-lain, kerana saya percaya melihatkan rekod setakat ini pentadbiran yang amat berhormat-pekan adalah lebih baik bagi kita berhati-hati dan memastikan bahawa mencegah itu lebih baik daripada membayar kerugian. Dengan izin, prevention is better than cure, Datuk Seri Yang di-Pertua.
Dalam keadaan kita tahu rekod KUAP setakat ini dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas telah mengalami kerugian dan berdepan dengan beberapa pelaburan yang dipersoalkan ini, bukankah lebih baik kita ketatkan tata kelola dan kawal selia dengan memastikan wakil Bank Negara Malaysia ada di situ? Kenapa perlunya wakil Bank Negara Malaysia? Kerana mereka adalah regulator, dengan izin mereka adalah badan penguat kuasa. Maka memang dengan latihan dan kepakaran mereka, mereka lebih berhati-hati tentang sesuatu urus niaga yang mereka kira boleh melanggar undang-undang. Ambil contoh pinjaman 4 bilion tadi. Wakil dalam panel pelaburan daripada Bank Negara Malaysia mesti jawab bagaimana dana 4 bilion ini dibenarkan dan pinjaman ini diluluskan, kerana ia melibatkan aliran tunai yang besar daripada Malaysia ke luar negara. Adakah ini telah melanggar Undang-Undang Anti-Money Laundering Act dengan izin? Contohnya. Sebab itu saya yakin apabila kita ada wakil Bank Negara Malaysia yang lebih maklum, yang lebih tahu tentang undang-undang, maka lebih konservatif dari segi pelaburannya, kita boleh matikan sebarang cadangan pelaburan yang berisiko itu lebih awal. Kalaulah Bank Negara Malaysia betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan check and balance di dalam panel pelaburan itu, saya yakin pelaburan FGV tidak akan berlaku. Pinjaman 4 bilion kepada SRC tidak akan berlaku. Dan sudah tentu KUAP tidak akan beli tanah di TRC kemudian dipulangkan kepada 1MDB untuk dimajukan seperti yang telah berlaku sekarang. Jadi sebab itu, dan yang paling penting Datuk Seri Yang di-Pertua, tugas Bank Negara ialah memastikan kestabilan sistem kewangan dan perbankan negara. Apabila dana-dana kerajaan ini sudah menjadi satu pelabur yang besar, yang dominan di dalam pasaran, maka sudah tentu risikonya juga mereka boleh mendatangkan risiko yang besar kepada kestabilan sistem kewangan seperti mana yang dibawa oleh 1MDB sekarang ini. Maka persoalan saya kepada Menteri dan ahli-ahli Dewan, bukankah lebih baik sekiranya Bank Negara Malaysia ini diletakkan di dalam kedudukan yang boleh mencantas awal-awal sebarang usaha ataupun cadangan ataupun pelaburan yang boleh membawa risiko besar kepada sistem kewangan negara. Jadi dengan itu Datuk Seri Yang di-Pertua, saya memohon supaya Dewan dan Menteri mempertimbangkan untuk meminda pindaan yang ada ini supaya kita kekalkan wakil daripada Bank Negara Malaysia atas sebab-sebab yang saya telah huraikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.